Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin di jami'il wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya minhum amat wa ila hadrati walidina khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang saya kasihi seluruh anggota jemaah yang hadir pada pagi subuh ini di Surau Haji Maksum. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, lebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tahap syukur itu sebenarnya sangat susah untuk didapati. Sebab tu Allah kata wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari kalangan hamba-hamba aku ini yang bersyukur kepada aku. Kehadiran kita pagi ini di surau ini bukanlah ianya secara kebetulan. Lebih-lebih lagi bukanlah ianya adalah kebiasaan. Dua keadaan ini yang sebenarnya tak pernah berlaku pun, melainkan ianya semuanya telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan seorang insan yang paling mulia di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul dan juga di kalangan manusia-manusia yang lain. Allah muliakan Nabi kita itu ialah kerana sifat ataupun rasa rendah dirinya baginda itu. Walaupun di antara ramai makhluk Allah yang pernah hidup di atas muka bumi ini, Allah pilih Rasulullah untuk datang dan bertemu dengannya. Seperti yang kita sedia maklum di Sidratul Muntaha. Sungguh pun begitu, Rasulullah itu tetap dengan sikapnya yang merendah diri, tetapi namun begitu keyakinan baginda terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin tinggi. Begitu juga kecintaan baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu juga makin kuat. Jadi pada pagi ini saya ingin membawa sebuah tajuk. Saya harap tajuk ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan sikit sebanyak akan menambahkan ilmu kita, ilmu mengenai agama Islam ini. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita itu, maka akan bertambah jugalah amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Tajuk kita pada pagi ini ialah The Great Lover. Atau bahasa Jawanya, pencinta yang hebat. Tajuk ini, saya tak tahu sama ada tajuk ni ringan ataupun berat pada tuan-tuan. Tapi saya harap agar kalau boleh, tolonglah beri perhatian. Sebab bila mana kita gagal memahami, maka nanti akan timbul salah faham di kalangan kita. Bila kita menyebut tentang soal cinta, cinta ini adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya adalah merupakan terjemahan ataupun bolehlah kita katakan sebagai hasil daripada sebuah rasa, iaitu rasa kasih sayang. Allah memulakan apa sahaja yang Allah sebut, termasuklah di dalam Al-Quran, dengan ayat seperti yang selalu kita sebut, hampir setiap hari kita sebut, iaitu dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah tafsiran ataupun makna yang very common pada diri kita semua, yang kita diajar sejak daripada kecil lagi, itulah pengertiannya. Tetapi sejauh mana kita itu benar-benar menghayati apa yang disebut sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Jadi pagi ini saya nak ulas dua sifat ini, walaupun kelihatannya biasa-biasa, tetapi kalau kita benar-benar faham, ianya sangat luar biasa. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sifat pengasih ataupun sifat cintanya Allah itu meliputi seluruh alam semesta, termasuklah makhluk-makhluk yang berada di dalamnya. Tidak ada yang terkecuali. Artinya, cinta Allah itu tak memilih buluh. Sama ada orang itu baik atau orang itu jahat, tetapi di sisi Allah mereka itu sama saja. Cuma selama ini, yang melabelkan baik, buruk, lebih, kurang, itu siapa? Siapa yang melabelnya tu? Orang ni baik, orang ni jahat, orang ni alim, orang ni jahil, siapa? Tidak lain dan tidak bukan, itu hanyalah kita sendiri sebagai manusia. Tapi di sisi Allah, tidak ada istilah baik dan buruk. Bahkan, apa yang menjadi kenyataannya pada hari ini, di sepanjang hidup dan pengalaman kita, kadang-kala kita lihat satu perkara itu buruk, atau takdir itu buruk. Tapi setelah kita renung-renung, kita kenang-kenang, kita nampak hikmah di sebalik itu, barulah kita faham bahawasanya yang buruk itu baik. Begitu juga bila berlaku sesuatu kebaikan, kita nampak, oh ya, ini baik. Tapi hakikat di sebalik kebaikan itu ada keburukannya. Jadi apa yang kita nak beritahu di sini ialah bahawasanya kalau apa-apa pun berlaku atas diri kita atau atas keluarga kita atau atas apa saja yang berlaku pada masyarakat ini, satu je kita kena ingat, jangan cepat kita nak label dengan buruk ataupun baiknya. Sebab apa? Kita tak tahu apa di sebalik takdir Allah itu.
Dan Allah ini dengan sifat pengasihnya, dengan sifat cinta Allah itu, maka Allah telah menciptakan yang pertama-tama sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuklah makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini yang kita nampak dengan mata zahir kita, dan juga makhluk-makhluk yang gaib yang kita tak nampak. Allah terlebih dahulu menciptakan yang disebut sebagai Nur Muhammad. Dengan kerana Nur Muhammad itulah, maka Allah menciptakan semua alam semesta ini, dari langitnya, dari buminya, dan semua makhluk-makhluk yang berada di dalam. Dan Nur Muhammad itu datangnya dari rasa kasih, dari rasa cinta Allah kepada semua makhluknya. Artinya Allah memulakan sebuah penciptaan itu bermula dari cinta. Bermula dari rasa kasih. Dan oleh kerana kasihnya Allah kepada kita itu, khususnya kepada kita sebagai manusia ini, Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Dan tidak ada makhluk selain daripada manusia ini yang Allah cipta yang begitu sempurna. Begitu hebat. Begitu agungnya ciptaan Allah ini. Tinggal lagi kita ini sedar tak sedar saja. Sebab kenapa jadi begitu? Sebab kita ni mudah lupa. Mudah lalai. Sedangkan dulu, sebelum kita lahir di atas dunia ini, ketika di alam roh yang kita pun tak tahu bila, mungkin bilion-bilion tahun dahulu, waktu itu semua kita ini, roh-roh kita ini semua bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah tanya, siapa aku? Maka sepakat semua roh-roh ini dan mereka melihat wajah Allah itu, ya, sebanyak yang Allah izinkan, maka mereka berkata, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi, ya Allah. Hari ini kami bersyahadah, ya Allah, bahawasanya benar kamu adalah Tuhan kami. Tapi sayangnya manusia ini, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ketika dia masuk ke dalam jasad-jasad atau masuk ke dalam karung-karungnya, mereka jadi lupa. Lupa disebabkan oleh kerana doktrin-doktrin yang mereka terima selama ini. Doktrin-doktrin daripada ibu bapa mereka, doktrin-doktrin daripada ilmu yang mereka pelajari, doktrin-doktrin daripada segala maklumat-maklumat yang ada sekeliling mereka, hingga mereka melupakan tentang kewujudan Allah dalam diri mereka. Sehingga timbullah sifat keakuan. Bila dia tak rasa bahawasanya dia itu hamba Allah, maka yang datang adalah perasaan apa? Perasaan keakuan. Perasaan memiliki. Ini aku punya. Rumah ini aku yang punya, aku yang beli. Kereta ini milik aku. Ini isteri aku. Ini anak-anak aku. Nampak? Artinya di situ apa? Artinya di situ sampai dia sedar yang sebenarnya dia telah pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan kata Allah, ku ampunkan semua dosa kamu walau sebesar besar apa sekalipun kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu. Tuan-tuan jangan ingat bila sebut syirik ni tuan-tuan, kita pergi sembah berhala. Ataupun kita sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Merasa keakuan itu juga adalah merupakan syirik. Merasa kita memiliki itu juga, itu adalah syirik. Kerana apa? Kita telah menduakan Allah. Mentigakan Allah. Mengempatkan Allah. Sedangkan apa yang kita dah faham selama ini? Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah itu tunggal. Artinya tidak ada yang wujud di atas muka bumi ini. Apa saja yang ada di alam semesta ini. Melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, manusia ini kalau nak dibandingkan dengan alam semesta ini, sangat jauh bezanya. Kenapa? Alam semesta selepas Allah ciptakan mereka, mereka ini sentiasa tetap bergerak dan berfungsi dengan peranan mereka masing-masing tanpa gagal. Matahari berfungsi sebagai menyinari, memberi cahaya di waktu siang hari. Bulan dan bintang menyinari ketika di malam hari. Awan, langit, lautan dan semua muka bumi ini berperanan mengikut peranan mereka masing-masing tanpa gagal. Tak pernah berlaku pun walau satu hari. Cuba tuan-tuan bayangkan, oleh kerana manusia ini terlampau jahat, matahari mogok. Tak muncul. Dan kita belajar, apa yang kita belajar, yang didoktrin dalam kepala kita ni, apa dia? Ada yang disebut sebagai sunrise dan sunset. Sunrise itu maksudnya matahari terbit. Sunset itu matahari tenggelam. Soalan saya, betul ke matahari itu terbit dan tenggelam? Hakikatnya matahari itu duduk di situ saja, tak ke mana-mana pun. Tetapi bumi yang mengelilingi matahari. Nampak tak? Salahnya kita dalam menerima maklumat. Kita kata ada matahari naik, ada matahari tenggelam. Sebenarnya tak pernah berlaku pun. Dan semua alam semesta ni tuan-tuan, mereka ini bekerja. Dari sejak mereka diciptakan hinggalah takdirnya nanti ketika berlakunya kiamat, mereka itu tetap menjalankan kerja mereka. Tak pernah walau satu saat pun mereka ini berhenti daripada berfungsi. Dan begitulah yang sebenarnya yang disebut sebagai law of universe. Bahasa Inggeris panggil law of universe. Tapi kalau dalam Islam disebutlah juga sebagai sunnatullah. Dalam sunnatullah ini ada hukum sebab membawa akibat. Tak ada akibat yang tidak bersebab. Semuanya ada sebab. Faham ya? Ini belajar tauhid sikit lah. Setiap perkara yang berlaku itu pasti ada sebabnya. Dan apa yang berlaku kepada kita, semuanya itu ada sebab musababnya. Jadi kalau kita kata nasib kita itu jadi buruk, hidup kita jadi miskin, jadi susah, hutang keliling pinggang, itu mesti ada sebab. Tak mungkin Allah takdirkan kita begitu-begitu saja sehingga kita jadi seperti apa yang saya sebutkan tadi. Mesti ada sebabnya. Dan daripada sebab itulah yang melahirkan akibat kita hidup banyak hutang, kita hidup susah,
kita hidup miskin. Artinya apa? Nasib itu kita yang tentukan. Tapi bila kita bernasib baik, kita kata, Ya Allah, syukur, Alhamdulillah. Bila datang nasib yang buruk pada kita, kita salahkan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa aku ni susah? Sedangkan aku ini tak pernah gagal menyembah Engkau. Tiap-tiap hari aku pergi ke surau Haji Maksum tu. Tapi aku ni susah saja. Sedangkan jiran aku tu ke surau pun tak pernah nampak batang hidung dia. Hari Jumaat pun tak nampak. Tapi hidup dia bukan main senang, ya Allah. Nampak? Ha. Ini sama ada kita sedar atau tak sedar, memang berlaku. Selalu pun kita begitu. Berperang dengan diri kita dan menyalahkan Allah atas apa yang berlaku atas diri kita. Itu alam semesta. Allah itu sendiri pun oleh kerana cintanya kepada makhluknya itu, walaupun mereka itu gagal untuk mengingat Allah, gagal untuk berzikir kepada Allah, gagal untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi Allah tak pernah tinggalkan mereka walau sesaat pun. Pengalaman hidup kita, tuan-tuan. Kebaikan yang hadir pada pagi ini saya tengok majoriti adalah senior-senior. Artinya, bila kita senior tu tuan-tuan, pengalaman tentulah banyak. Pahit, mahung, jatuh, bangun. Betul tak? Kita semua pernah merasa muda. Dan muda itu pula datang hanya sekali saja. Selalu kadang-kadang kita terbayang-bayang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak ubat hati kita yang lara tu, kita kenang-kenanglah zaman muda kita. Betul tak? Ditambah pula dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu klasik nasional. Jadi kita imbau kenangan kita sewaktu kita muda dulu. Muda ini, tuan-tuan, memang adalah zaman yang tip-top. Sebab waktu itu tenaga kita cergas, otak kita ligat. Boleh buat apa saja nak buat, buatlah zaman muda. Tapi bila dah peringkat senior ni, ataupun orang kata badan tu dah bau tanah. Kau tak faham juga, tak tahulah. Walaupun kehendak tu tinggi, hati tu nak buat. Tapi bila tengok muka kat cermin tu, Allah, janggut aku dah panjang. Sudahlah panjang, putih pula. Kalau aku buat benda-benda tak senonoh ni, orang kata buang tebiat. Betul tak? Buang tebiat aku ni. Jadi, tak jadilah buat. Bukan sebenarnya tak nak buat. Ada keinginan nak buat. Sebab teringat zaman muda dulu. Zaman muda dulu, tuan-tuan, kalau majlis kahwin, dulu-dululah. Sekarang saya tak tahu. Mesti wajib ada upacara yang dipanggil joget lambak. Zaman sekarang, tuan-tuan, kalau kita cerita ke anak-anak muda sekarang ni, joget lambak, dia orang angan. Apa benda joget lambak tu? Sebab mereka tak pernah duduk di zaman itu. Kita yang duduk di zaman itu, ya, kalau majlis kahwin tu, tuan-tuan, memang meriah. Dan hidup kita waktu tu memang happening lah, orang kata. Dengan gotong royongnya, yang tukang masak, tukang apa orang kata, menghidang lauknya, tukang jemputnya, macam-macam lah, masing-masing berperanan lah. Harmoni masyarakat kita pada waktu itu. Tapi sekarang, semakin maju manusia, semakin banyak pembangunan,
banyak juga yang hilang dari kita. Yang tinggal cumalah kenangan silam. Itu je lah yang ada. Dan Allah Ta'ala ini dengan sifat kasih sayangnya. Walaupun dahulu kita pernah melakukan kejahatan kepada dia. Kita pernah derhaka kepada dia. Tapi dia tak pernah pun nak balas dendam. Walaupun Allah itu boleh saja kerana dia Tuhan. Dia berhak nak buat apa atas kita. Tapi dalam hidup kita, dalam kenyataannya sampai hari ini, derhakalah kita macam mana sekalipun, mesti tetap boleh makan. Biar mana dia jahat sekalipun, tetap makan. Sampai waktu dia makan, dia makan. Sampai waktu dia berjalan, dia jalan. Nampak? Kalau kita lah tuan-tuan, kita dah buat baik dengan orang ya. Tak salah jauh, kadang-kadang anak-anak kita ni, maklum sajalah, anak-anak era milenium. Yang kita tegur supaya jangan buat, yang itulah dibuatnya. Macamlah kita dulu pun. Kadang-kadang timbul rasa kesal dalam hati kita. Kenapa anak aku ni degil sangat? Kadang-kadang kita rasa macam seolah-olah, kalau aku tahulah begini perangai, dari kecil lagi aku picit-picit, aku dah mati kau ni. Punyalah kesalnya kita dengan sifat anak-anak kita yang tak mau dengar cakap kita. Yang memalukan kita. Yang mengaibkan kita. Yang membuat kepala kita jadi serabut oleh kerana tingkah laku mereka. Tapi Allah tak. Allah tidak pernah walau sesaat pun membiarkan kita. Cubalah tuan-tuan bayangkan 1 minit saja Allah tak bersama dengan kita. Agak-agak macam mana keadaan kita? Tapi adakah kita sedar? Adakah kita sedar yang Allah itu sentiasa bersama dengan kita dan berperanan dengan kita? Tak. Tak sedar. Sebab tu kita ingat Allah tu pun sekali-sekala. Ada waktu-waktu yang tertentu. Ada mood-mood yang tertentu. Ini yang kita kata yang disebut sebagai a true lovers atau unconditional lover, iaitu cinta yang tidak ada sempadan. Tidak ada batasan, tak ada limit dan hidup dalam keadaan yang berlimpahan. Allah bagi kita cinta itu sebelum kita sempat untuk mengenang dan membalasnya. Allah dah bagi kita dah. Kalau kita bercinta dengan makhluk, tuan-tuan, saya yakin semua orang yang hadir di depan saya ni, semuanya telah pun berkahwin dan memiliki pasangan masing-masing. Cuba tuan-tuan kenang balik. Masa tuan-tuan nak memikat isteri tuan-tuan dulu. Apa yang tuan-tuan dah buat? Apa janji-janji yang kita dah buat kepada dia? Nak tackle hati dia supaya dia jadi pasangan hidup kita. Banyaklah janji-janji manis kita buat kan? Tahu tak? Lautan api sanggup ku renangi konon. Gunung sanggup ku daki. Oh, macam-macam sebelum dapat. Bila dah dapat, apa yang berlaku? 10 tahun tahan lagi. 20 tahun masih okey lagi. Masuk 30 tahun, okey lah. Dah 40 tahun, seorang tidur dekat ruang tamu, seorang tidur kat dalam bilik. Nampak? Tapi dulu, masa bercinta dulu, abang janji bang ya. Ya, abang janji. Kemana pun kita tetap berdua. Wah, hebat. Walau apa berlaku pun, abang akan sentiasa berada di sampingmu.
Oh, tu masa tu kulit masih tegang tuan-tuan. Rambut dia masih hitam. Panjang, ikal mayang. Sekarang bila tengok, Allah. Tak selera dah tuan-tuan. Jadi itu menunjukkan bahawasanya cinta kita itu sebenarnya apa? Cinta palsu. Jauh beza dengan cinta Allah pada kita. Allah memberi dan memberi dan terus memberi. Walaupun kita tak membalasnya, walaupun kita tak mengenangnya, walaupun kita tak mensyukurinya, tapi Allah tetap beri. Bahkan, kalaupun kita sedar, kita datang rasa insaf, kita pun kata, ya Allah, benar engkau dah bagi aku nikmat yang terlalu banyak, maka sekarang waktunya aku nak membalas. Itu pun yang sebenarnya tak terjejas walau satu, walau sebesar zarah sekalipun. Allah pun tidak mengambil manfaat daripada kebaikan yang kita lakukan. Jadi jangan perasa dirilah tuan-tuan. Bila kita dah beramal, kita kata kita ni dah buat baik dengan Allah Ta'ala. Tak. Allah tak mengambil manfaat pun dari kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga daripada kemungkaran yang dibuat oleh manusia, Allah pun tidak terjejas. Cuba kita renung balik. Kita tengok diri kita ni tuan-tuan. Allah cipta kita ni dengan jasad yang sempurna. Saya tengok yang ada di surau ni semua sehat walafiat sempurna. Cukup kaki, tangan, mata, mulut, bibir, janggut, telinga, semua komplit. Tuan-tuan pernah bayangkan tak? Ataupun adalah waktu-waktu tertentu, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan, tuan-tuan nilai sendiri. Jari jemari ini. Satu ibu jari ni agak-agak berapa harga dia? Kalau orang kerja insurans, dia ada harga ni tuan-tuan. Ikut nilaian mereka lah. Ibu jari ni pun dah cukup lah. Cuba tuan-tuan tengok. Ibu jari kita ni. Setiap orang tak ada yang sama. Rias-rias yang ada di ibu jari ni, tak ada yang sama. Itu baru ibu jari. Belum kata tangan lagi. Cubalah kalau satu hari ada orang datang jumpa kita. Pakcik, saya nak beli tangan pakcik lah. Tangan kanan pakcik tu. Saya tengok cantik lah tangan kanan tu. Saya nak beli. Berapa pakcik nak jual? Kalaupun tuan-tuan nak jual, tuan-tuan letak nilai pun, nilainya tak boleh nak dinilaikan. Nampak tak? Ni, bulu kening kita ni tuan-tuan. Dari sejak kita lahir, sampailah kita ni orang kata dah tua bangka lah senang cerita. Dah ni, dah sini ni. Macam ni je lah panjang dia. Cuba tuan-tuan bayang kalau bulu kening ni, dia panjang. Kata kalau terlupa nak potong 6 bulan cukup lah tuan-tuan. Agak-agak macam mana muka kita. Tuan-tuan bayangkan bulu kening 6 bulan tak cukup, tak potong. Tapi Allah jadikan bulu kening ni macam ni je. Cantik, elok je. Kalau tak ada bulu kening tu tuan-tuan, ada tak kita jumpa orang yang tak ada bulu kening? Ada kan? Yang memang ada bulu kening tapi dia kata bulu kening dia tak cantik, dia cukur. Lepas tu dia lukis balik bulu kening dia. Tak sama kecantikan dia tuan-tuan. Dan saya nak tanya, tanda kita menghargai jasad kita yang sempurna ini, pernah tak kita ucapkan terima kasih pada jasad ini? Pernah tak kita ucapkan terima kasih pada mata kita yang kerananya kita mampu melihat?
Hidung kita yang kerananya kita boleh menghidu bau busuk ataupun bau wangi. Bibir kita, mulut kita, lidah kita yang kerananya kita boleh bercakap. Bercakap apa saja yang kita nak cakap. Tangan kita boleh memegang, peganglah apa yang nak dipegang. Kaki boleh melangkah, melangkahlah ke mana pun yang kita nak pergi. Pernah tak kita ucapkan terima kasih kepada jasad kita? Tanda kita mensyukuri akan nikmat Allah. Realitinya tak pernah. Sebab tu kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sekali hamba-hamba aku yang bersyukur. Sebaliknya, yang selalu kita buat, kita komplain. Kita ni memang kaki komplain. Ada saja yang tak kena. Ada saja yang tak memuaskan hati kita. Minta kaya, dapat miskin. Minta perempuan cantik, dapat perempuan yang bukanlah hodoh, tapi okey-okey lah. Nak anak soleh, keluar jadi anak toleh. Nak belajar tinggi, tapi cukuplah sampai SPM saja. Sebab banyak kekangan. Banyak perkara yang kita nak dalam hidup kita ini, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tak dapat kita miliki. Sebab apa? Sebab satu perkara yang kita kena ingat, tak semua yang kita nak itu Allah pun berkehendak atau berkehendak dengan kehendak yang sama seperti kita. Tuan-tuan bayangkanlah, kalaulah Allah ni memakbulkan semua doa-doa manusia ni, apa agak yang berlaku atas dunia ni? Katakanlah kita bergaduhlah dengan si Fulan ni. Si Fulan ni telah pun menipu kita sehingga kita kehilangan wang yang berpuluh-puluh ribu ringgit. Kita pun dengan rasa yang amarah dan marah, geram dan sebagainya, kita pun doa, ya Allah, ya Tuhanku, si Fulan tu telah menipu aku, ya Allah. Kau balaslah dia, ya Allah. Kau balaslah dia supaya dia itu disambar peti. Contoh. Kan? Sambar peti, betul-betul. Peti sambar dia. Ataupun kau balas dia, ya Allah. Dia tu kaya, sekarang dia kaya, jatuhkan dia miskin. Miskin sungguh dia. Hakikatnya tak pernah berlaku pun macam tu. Kenapa? Sebab Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita dibanding kita sendiri. Itulah lemahnya kita, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita ni selalu rasa syok diri je. Bila kita dah boleh ibadah sikit, dah boleh ke masjid, dah boleh ke surau, kita pun dah rasa lapang dada. Kenapa? Sebab kita kata, aku dah buat baik. Aku dah buat baik. Aku dah balas apa yang Allah dah beri pada aku. Takkanlah Allah tu nak murka ke aku. Tuan-tuan kena ingat, syaitan ni dia tak boleh suruh kita buat jahat. Dia suruh kita buat baik. Tapi dalam kebaikan itu, di celah-celah itulah maka dia berbisik. Sebab syaitan ni, tuan-tuan, dia tak perlu nak jerit pekik telulung maki hamun kita. Kerja dia bisik je. Kerja paling relax sekali. Inilah kerja syaitan. Bisik je. Bisik dan meragu-ragukan manusia. Kau tengok kat surau Haji Maksum tu. Dalam ramai-ramai tu, kau seorang je ibadah kuat. Zikir tak berhenti-henti. Kan? Orang lain kau tengok. Sembang. Sembang tak apa-apa punya sembang. Tapi kau zikir. Kau tak nampak tak? Hebatnya kau tu. Kita pun dalam hati tengok juga kiri kanan. Ya tak ya juga. Betul lah. Nampak? Ya tak ya tu jugalah. Itu sah penyakit hati lah. Dah ada rasa riak dah dekat situ. Tapi kita tak sedar. Dan benda itu memang kerap berlaku. Selalu berlaku dalam pengalaman hidup kita. Dan Allah ciptakan muka bumi Allah ni dengan lengkap selengkap-lengkapnya.
Bukan sekadar ciptakan kita, bahkan Allah ciptakan juga binatang-binatang untuk kita jadikan makanan. Ada lembu, ada kambing, ada ayam, ada telur ayam, ada ikan. Pernah tak kita fikir macam mana Allah jadikan binatang-binatang itu? Macam mana Allah jadikan lembu tu? Ha? Cuba tonton tengok. Lembu pernah makan burger tak? Pernah makan nasi ayam tak? Pernah makan nasi biryani tak? Tak pernah tuan-tuan. Tapi badan dia punya sehat. Daging dia punya pejal. Dia makan cuma rumput dia tuan-tuan. Nampak tak kebesaran Allah? Makan rumput je. Tuan-tuan hidanglah nasi biryani depan dia. Dia takkan jilat pun. Sebab dia tak kenal pun nasi biryani tu. Yang dia kenal cuma rumput. Tapi tampak tak? Badan dia. Tubuh badan dia. Kan? Hebat tuan-tuan Allah jadikan. Jadi kalau kita kenang-kenang sungguh-sungguh ya. Memang tak terbalas. Tak tahu nak balas macam mana lagi. Buah-buahan pun macam tu juga. Buah mempelam tu tuan-tuan. Waktu dia hijau rasanya masam. Bila kuning jadi manis. Macam mana boleh manis? Macam mana boleh masam? Pernah kita fikir? Sambil kita makan pelam tu kita fikir. Tak pernah kita fikir. Buah tembikai. Di luar hijau, dalam merah. Setengah-tengah tembikai pula, luar hijau, dalam kuning. Siapa yang jadikan tu? Kemudian manisnya tu pula, tuan-tuan, bukan memudaratkan. Tak macam manisnya gula yang kita telan setiap hari. Siapa yang kuat makan gula, sama ada makan macam tu saja, atau minum minuman bergula, makan makanan yang bergula, jawabnya kecil manis lah. Nampak? Itu bezanya ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu tidak pernah memudaratkan manusia itu. Cuma tinggal lagi sama ada manusia itu sedar ataupun tidak. Betapa cintanya Allah itu kepada kita. Allah jadikan ikan yang kita makan tu tak pernah habis tuan-tuan. Sejak daripada dulu. Tak pernah habis ikan tu. Kalaupun ada berkurang lah. Berkurang sebab ada monsun. Macam sekarang ni kan musim hujan kuranglah ikan. Jadi ikan pun jadi mahal. Tapi ikan tak pernah kurang. Tak pernah. Pernah kita terfikir tak macam mana ikan tu boleh jadi? Bentuk dia macam tu. Sisik dia begitu. Dan ikan tu pula ada ikan yang kalau kita bakar dia sedap. Ada ikan yang kalau digoreng sedap. Ada ikan rebus pun sedap. Nampak tak? Semua ini adalah merupakan nikmat-nikmat Allah yang Allah beri kepada kita secara percuma. Dan Allah beri itu dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah pada saya tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Kalaulah masih ada lagi manusia yang derhaka pada Allah. Masih ada lagi manusia yang tak mau ingat pada Allah. Tak mau bersyukur dengan Allah. Saya tak tahu nak cakap apa. Sebab bila saya sebut tu tadi, itu baru hanyalah sebilangan kecil saja yang sebenarnya. Hakikatnya banyak lagi kalau kita nak urai tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Banyak lagi. Jadi inilah yang disebut sebagai sifat kasihnya Allah, sifat cintanya Allah itu kepada kita. Ataupun yang disebut Ar-Rahman yang meliputi seluruh alam semesta dan makhluk-makhluknya. Dan Allah memberikan cinta itu sepenuh-penuhnya. Allah ciptakan alam semesta itu juga memiliki sepenuh-penuh cinta. Dan setiap hari melebarkan, menaburkan cinta. Tapi hakikatnya manusia ini kita jadi pelik. Realiti hidup manusia hari ini kita tengok tuan-tuan. Tak ada cinta, tak ada kasih, tak ada sayang. Hidup berkrisis, berperang sesama sendiri,
dengki mendengki, fitnah memfitnah, kutuk mengutuk, dendam berdendam, bergaduh tak pernah berhentinya. Tak ada rasa cinta tu. Sedangkan alam semesta ini telah membuktikan kepada kita bahawasanya mereka itu diciptakan oleh Allah atas dasar cinta dan mereka itu memberikan cintanya. Seperti saya sebut tadi, mereka berfungsi setiap masa dan ketika tanpa gagal. Jadi, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila kita miskin dengan kasih sayang, jadi hakikatnya hati kita tu sakit. Bila sakit, macam mana kita nak terima cinta Allah? Samalah tuan-tuan, kalau tubuh badan kita sakit, makanan yang lazat pun kita tak rasa lazat lagi dah. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, menjaga hati itu sangat penting. Dengan kita melazimi, mensyukuri dan merenung nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita selama ini, mudah-mudahan ianya itu nanti akan dapat melembutkan hati kita. Mudah-mudahan dengan itu akan menyebabkan kita ini sentiasa merasa bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah yang terlalu banyak ini, yang memang tak terbalas pun. Kita beramallah seumur hidup kita, atau beramallah sampai 1000 tahun sekalipun, satu nikmat mata ni pun kita tak boleh nak. Jadi tak perlulah kita nak rasa bangga dengan amalan kita. Tak perlulah kita rasa lapang dengan amalan yang kita lakukan. Sebab apa? Allah itu masukkan kita ke dalam syurga itu bukan kerana amalan, tapi kerana rahmatnya, kerana kasih sayangnya. Allah mulakan dengan kasih sayang, Allah akhiri juga dengan kasih sayang. Itu baru ulasan Ar-Rahman. Belum ulasan Ar-Rahim lagi. Kalau Ar-Rahim sampai zuhur baru habis. Jadi saya rasa tuan-tuan yang dikasihi sekalian, cukuplah sekadar itu pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya ada manfaat untuk kita semua. Segala yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-samalah kita berazam dan bersungguh-sungguh untuk kita berbuat terus kebaikan demi kebaikan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.